Jadi saya berulang, sejak 1982 lagi saya mencadangkan supaya tindakan diambil, dan kita nampak ada satu pasukan petugas khas yang diketuai oleh Ketua Setiausaha Negara, termasuklah itu Ketua Audit Negara Tan Sri Amrin Puang. Jadi ini nampaknya ada pegawai-pegawai kanan yang mengambil berat mengenai itu ketirisan yang buruk ini, dan saya berharaplah pasukan petugas ini benar-benar bertugas, karena di Yang Berhormat Kepung, saya ingat boleh off handphone tu lah, bising kita dengar, ganggu. Dengar dalam speaker ni. Handphone pun tak bunyi juga. Tak payah dia nak ganggu, itu trend saya tu. Tan Sri dah tak payah ganggu lagi lah. Saya pun tak bagi laluan. Dan dengan masalah pelabuhan Kelang kita, itu pihak itu lembaga pengurus lembaga Port Kelang tu, pelabuhan Kelang FPK itu sudah menubuh, tak silap saya, 3 pasukan petugas, dan kabinet juga ada satu pasukan petugas khas untuk pelabuhan Kelang. Ini 4 dah. Biasanya kalau terlalu banyak pasukan petugas tak ada bertugas. Ini masalah. Padang Rengas pun tahu, terlalu banyak pasukan petugas ini bermakna tidak ada orang yang bertugas. Mengapa kita perlu begitu banyak pasukan petugas? Itulah saya berharap itu sekali ini kita dapat menyaksikan pasukan-pasukan ini benar-benar bertugas. Dan seterusnya Datuk yang Tan Sri di tak payah nota lah, kan ada masa dah. Dan di sini saya nak itu membangkitkan beberapa perkara, termasuklah itu sekolah pelbagai aliran. Sejak tahun 1956, Penyata Razak bermula dengan dasar dia hendak satu aliran pendidikan waktu itu. Dan dalam masa 53 tahun ini, dari semasa ke semasa mujurnya Padang Rengas dah, dia kata tak bolehlah kerana suasana perubahan itu di dalam dunia kita ni, tak bolehlah kita tu taksub kepada satu aliran dah. Saya ada baca kenyataan tu. Jadi ide lebih itu bijaklah sekarang Padang Rengas. Lebih dan ada orang dari semasa ke semasa, dan media kita punya, dia mainkan satu aliran seolah-olah kalau kita ada saluran semua beres, ada itu semua rakyat bersatu padu. Semua rakyat bersatu padu. Tapi di dalam aliran dan perubahan dunia sekarangnya, memang termasuk United Kingdom, saya pernah belajar itu seperti Yang Berhormat Gua Musang. Saya pun ada temu Yang Berhormat Gua Musang waktu itu di United Kingdom, Malaysia House tu. Dan di situ waktu itu pihak orang Inggeris tu dia tak mau belajar bahasa yang lain, cuma Inggeris saja. Sekarang kita nampak di situ ada ramai nak belajar bahasa yang lain dah. Bukan saja bahasa Perancis, bahasa Mandarin, bahasa Arab, dia nak belajar dah. Jadi ada pertukaran fikiran di negara-negara barat sekarang. Bukan saja bahasa Inggeris. Dan di Malaysia pun ada orang yang buat itu nak memperbagaikan bahasa. Di sini kita nak satu bahasa lagi untuk tak tahulah apa matlamat dan sasarannya. Walau bagaimanapun tak boleh dilaksanakan. Tak boleh. Dan saya berharaplah perkara ni tak payah kita nak bangkitkan lagi, kerana untuk itu negara kita, untuk itu kesejahteraan dan kemakmuran negara, jangan kita bangkitkan lagi, asalkan setiap rakyat Malaysia mesti menguasai bahasa Malaysia. Itu penting.
Itu penting. Dan saya dalam pengalaman saya, walaupun saya gunakan bahasa Malaysia itu hampir 27 tahun yang lepas, nak ambil tindakan mengenai ketirisan di dalam laporan Ketua Audit Negara pun, walaupun bahasa yang sama, tak ambil tindakan juga. Ini tak kena mengenai penggunaan bahasa ataupun aliran pendidikan. Kena dengan itu semangat, fikiran, gagasan dan itu komitmennya untuk melaksanakan sesuatu. Dan seterusnya Tan Sri yang dipercaya. Baru-baru ini semalam di Naples, Italy. Naples ada satu pertahanan ke atas pemimpin kongsi gelap, itu dikatakan di situ itu Camorra tu mafia lah tu, yang di kawasan Naples dan sekitarnya, yang itu setiap tahun dengan kegiatan haram dia dapat lebih 300 bilion dolar Amerika dan menguasai kawasan itu dan ditangkap. Dan di masalah kongsi gelap, masalah badan-badan haram ini di merata-rata dunia, termasuk itu Amerika Syarikat, United Kingdom, mafia pun banyak di Amerika Syarikat yang menjejaskan itu masyarakat. Di Amerika Syarikat masalah dadah memang lebih besar daripada Malaysia, sangat lebih besar. Dan tapi di Malaysia ni saya tak tahulah macam mana negara kita mengatasi masalah ini. Masalah badan-badan haram itu kongsi gelap tak boleh wujud kecuali dia ada bersekongkol dengan setengah-setengah pegawai di dalam kerajaan. Kalau tidak, tak boleh hidup. Nah, kalau dia ada kongsi gelap di mana-mana, itu bermakna ada pegawai kerajaan, sama ada di dalam polis ataupun tidak jabatan-jabatan kerajaan yang bersekongkol dengannya, bersubahat. Dan di sinilah saya hendak itu menanya pihak kerajaan itu apakah tindakan yang diambil. Karena saya diberitahu itu dengan money laundering ini yang didapati melalui cara haram dibersihkan dengan melalui kilang, melalui syarikat-syarikat pelbagai bidang, pelbagai termasuk restoran dan sebagainya. Itu money laundering. Dan orang yang haram boleh dihalalkan. Seperti memang boleh dihalalkan sebab saya diberitahu bahawa itu ada yang boleh mendapat Tan Sri juga dengan bayar wang tunai 3 juta ringgit. Ya memang dengan bayar wang tunai 3 juta ringgit boleh dapat Tan Sri. Yang halal, yang haram dihalalkan. Dan saya tak tahu sama ini benar ataupun tidak. Saya menyeru supaya satu siasatan dibuat untuk mengetahui setakat mana pegawai-pegawai di dalam kerajaan, sama ada polis, tentera dan sebagainya, ada bersekongkol dengan pihak-pihak badan-badan itu gelap, badan-badan haram. Karena kalau tidak ada bersekongkol, mereka tidak boleh hidup. Ini memang satu definisi badan haram. Dan itu mengenai badan haram. Dan itu seterusnya. Berapa minit lagi Tan Sri? Nanti saya tegur yang hormat. Aduh, Nanti saya tegur.